Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sidang pendengar sekalian, bersama-sama kita di dalam program Kuliah Takmin secara online, anjuran daripada Penjabat Qadi Daerah Keluang dengan kerjasama JAKIM. Saya Ahmad Daniel bin Muhammad Hassan, Guru Takmin Daerah Keluang, pada hari ini akan membahaskan kitab Tafsir Jalalain di dalam tajuk Surah Al-Falaq. Jadi dalam perbincangan kita yang lepas, kita selesai berbincang dan meneliti tafsir surah An-Nas. Jadi insya-Allah hari ini kita akan sambung kembali perbincangan kita dalam surah Al-Falaq, iaitu surah sebelum surah An-Nas. Baik, jadi sebelum kita masuk kepada tafsir yang lain ini, marilah kita lihat kepada terjemahan surah Al-Falaq ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, iaitu Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Min syarri ma khalaq, dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari bahaya gelap apabila ia masuk. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan dan ikatan-ikatan. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya. Baik, jadi dalam tafsir jalan kita lihat dibaca sini surah Al-Falaq Makkiyah wa ayatuha khamsun. Surah Al-Falaq iaitu surah Makkiyah dan ayatnya 5. Okey, baik. Jadi kita lihat perbahasannya selepas ini. Sebenarnya surahnya adalah surah Madaniyah. Jadi penulis akan menerangkan bahawa pendapat yang mengatakan surah ini sebagai surah Madaniyah iaitu surah yang turun selepas hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika surah Makkiyah itu bermaksud surah yang diturunkan sebelum hijrah Rasulullah. Jadi kalau selepas hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke bumi Madinah, maka itu adalah surah Madaniyah. Baik. Jadi surah Al-Falaq dan surah An-Nas ada asbabun nuzul dia disebut di sini, iaitu asbabun nuzuli muawwizataini. Sebab nuzul turunnya al-muawwizataini. Al-muawwizatain ini bermaksud dua pelindung, dua yang memberikan perlindungan. Baik. Jadi al-muawwizatain ini merujuk kepada surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Akhraja al-Baihaqi fi dalailin nubuwati min tariqil kalbi an Abi Salih ibn Abbas qala. Dikeluarkan daripada Imam Baihaqi di dalam kitab Dalailun Nubuwah min tariqil kalbi, daripada jalan al-Kalbi, iaitu nama seorang nama Kalbi, wa an Abi Salih wa an Ibn Abbas. Ini disebutkan sanad daripada asbabun nuzul ini, sanad orang yang menceritakan tentang sebab penurunan surah ini. Qala marada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mardan syadidan. Disebut kat situ berkata telah sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesakitan yang bersangatan. Maksudnya di sini pada satu hari Rasulullah itu sakit. Sakitnya tu bukan sakit demam biasa. Sakitnya bukan demam biasa, sakit yang bersangatan. Fa'atahu malikani. Fa'atahu malikani. Datang padanya dua malaikat. Datang kepadanya dua malaikat.
Jadi malaikat ada dua datang, maka faqa'ada ahaduhuma inda ra'sihi wal akharu inda rijlaihi. Maka dua malaikat itu duduk salah seorangnya di sisi kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan satu lagi malaikat di sisi kaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Rasulullah sakit, datang dua malaikat, satu duduk kat kepala, satu duduk kat sisi kepala baginda dan satu lagi malaikat duduk di sisi kaki baginda. Jadi duduk berdua macam itulah. Faqala allazi inda rijlaihi lillazi inda ra'sihi. Maka berkatalah yang di sisi kakinya kepada yang berada di sisi kepalanya. Maka malaikat yang berada di kaki sallallahu alaihi wasallam berada di kaki Rasulullah SAW. Maksudnya masa keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baring. Rasulullah baring, Rasulullah SAW sakit. Maka dua malaikat duduk di sebelah, satunya duduk di sebelah kepala dan sebelahnya duduk di sebelah kaki. Berdekatan kaki. Maka yang berada di berdekatan dengan kaki itu berkata kepada malaikat yang berada di sisi kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia kata? Ma tara, apa yang kamu nampak? Katanya malaikat di sisi kaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Qala tabbu. Maka malaikat yang berada di sisi kepala baginda sallallahu alaihi wasallam pun kata tabbu, iaitu sihir. Qala wa ma tabbu, apakah itu tabbu? Qala sihrun, iaitu dia adalah sihir. Qala wa man saharahu, kata lagi malaikat yang di sisi kaki, siapakah yang menyihirnya? Iaitu siapakah yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka malaikat yang berada di sisi kepala baginda pun menjawab, qala Labid bin A'sam al-Yahudi, iaitu Labid bin A'sam seorang Yahudi. Qala aihwa, maka malaikat di kaki pun tanya lagi, aihwa, kat mana sihirnya tu? Kat mana diletak sihirnya itu? Qala fi bi'ri ali fulanin tahta sahratin fi ruqyatin. Jadi malaikat yang berada di sisi kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, kat manakah terletak sihir tersebut? Di manakah disembunyikan? Maka dia jawab fi bi'ri ali fulan, di perigi keluarga seseorang itu, tahta sahratin, diletakkan di bawah batu, letak batu besar, fi ruqyatin, di bawah perigi, di dalam perigi. Jadi sihir itu diletakkan dekat dalam perigi dalam keadaan ditindihkan dengan batu besar. Fa'tu raqiyati fa'anzihu ma'aha warfa'u sahrata summa khudhu quryata wa ahraquha. Jadi malaikat di sisi kepala baginda sallallahu pun tambah lagi, maka pergilah ke perigi tersebut, fa'anzihu ma'aha, maka timba air, timbalah air dia, warfa'u sahrata, bila dah timba air dah kering, nampak nanti ada batu, bila nampak ada batu, angkat batu tu. Jadi kamu akan nampak apa? Summa huzul qaryah wahraquha, kemudian kamu akan nampak apa? Satu anak patung. Satu anak patung. Summa huzu, kemudian ambillah anak patung itu, wahraquha, dan bakarlah dia. Okey, al-qaryah ini adalah apa saja bentuk patung, sama ada dibuat daripada lilin ke, ataupun daripada besi ke, ataupun daripada tenun macam bantal ke, dia buat macam tu, macam mainan budak, patung-patung budak macam tu. Jadi daripada zaman Rasulullah SAW dah ada sihir macam ni. Kalau zaman sekarang ini kita panggil dia macam wudu. Dia ambil patung tu, dia pun cocok. Jadi daripada zaman dulu lagi dah ada orang Yahudi lagi terror bab ni. Falamma asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa Ammar bin Yasir fi nafarin. Maka tak kala mana waktu subuh, waktu pagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menghantar Ammar bin Yasir fi nafarin, menghantar Ammar bin Yasir, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, fi nafarin,
fi nafarin ini bermaksud dalam satu kumpulan, kumpulan 3 sampai 9 orang. Jadi sama ada bersama dengan Ammar bin Yasir tu ada beberapa orang lagi sahabat. Maka mereka pun fa'atau al-qaryata ar-ruqyata fa iza ma'aha mislu ma'il hina. Maka mereka pun mendatangi perigi tersebut, maka mereka melihat airnya itu seperti air inai. Jadi bila Ammar bin Yasir dengan sahabat-sahabat pergi kepada perigi tersebut, tengok dalam perigi tersebut airnya itu seperti air inai. Air inai ni macam mana? Warna kemerah-merahan. Air biasa warna putih. Tapi air dia tu warna merah. Fanazahu al-ma' summa rafa'u sahrata. Kemudian mereka pun mengeluarkan air tersebut, keringkanlah perigi tersebut, keluarkan air. Kemudian mereka pun mengangkat batu. Nampak ada batu kosong, mereka pun angkat. Wa ahrajul qaryah, maka mereka pun mengeluarkan qaryah itu, iaitu patung itu, patung wahraquha, dan mereka pun membakarnya. Fa iza fiha watrun fihi 11 uqdatan, maka mereka melihat di patung tersebut ada ikatan, ada ikatan yang diikat dengan 11 kali ikatan, 11 ikatan. Wa anzalat alaihi hatani suratani, maka diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatani suratani, dua surah ini, iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Faja'ala kullama qara'a ayatan inhalat uqdatun. Maka tak kala mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca satu ayat, maka terbukalah satu ikatan. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini ayat ini, iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ini adalah asbabun nuzul. Asbabun nuzul iaitu sebab turunnya dua surah ini. Sebab turun dua surah ini, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kesakitan, menjatuh sakit dengan kesakitan yang bersangatan. Lalu apabila Rasulullah sakit, Rasulullah terbaring, datang malaikat memaklumkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah disihir oleh seorang Yahudi, Labid bin A'sam. Baik. Jadi kita lihat dalam tafsir lain apa yang disebut. Nazal hadhi suratu wallati ba'daha lamma sahra Labidu al-Yahudi wan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi watrin bihi. Maka diturunkan surah ini dan surah selepasnya, iaitu surah An-Nas, tak kala mana disihirnya Labid itu, iaitu seorang Yahudi, menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 11 kali ikatan. Okey, baik. Jadi syarah di sini, surah Al-Falaq Makkiyah atau Madaniyah. Surah Falaq sama ada dia tu Makkiyah ataupun Madaniyah. Jadi kita tengok apa perbahasan ulama. Baik. Munasibatiha lamma qablaha. Kaitannya iaitu kaitan surah Al-Falaq ini dengan sebelumnya, iaitu surah apa sebelum surah Al-Falaq? Surah Al-Ikhlas, iaitu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu surah sebelum dia. Okey, baik. Jadi yang mensyarahkan tafsir jalan itu Syekh Sawi, dia akan menerangkan apakah kaitan setiap surah. Surah Al-Ikhlas dengan surah Al-Falaq, apa kaitannya? Surah Al-Falaq dengan surah An-Nas, apa kaitannya? Kalau Al-Fatihah dengan Al-Baqarah, apa kaitan Al-Baqarah dengan Al-Fatihah? Jadi Syekh Sawi akan menerangkan. Okey, baik. Annahu ta'ala lamma bayyana amrul uluhiyyati fi surati qablaha. Bahawasanya Allah Ta'ala tak kala mana menerangkan amru uluhiyah, perkara ketuhanan, keesaannya di dalam surah sebelumnya, itu surah Al-Ikhlas, iaitu Rasulullah Subhanahu Wa Ta'ala menerangkan keesaannya di surah Ikhlas. Bayyana huna ma yusta'azu minhu billahi ta'ala.
Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan ma yusta'azu minhu billahi taala, apa yang dilindungi, apa yang perlu diminta perlindungan dengan Allah Taala. Li'annahu malja'u la siwahu. Kerana Allah Taala itu adalah tempat perlindungan la siwahu, tiada selain daripada Allah Taala. Qauluhu makiyah, kata-katanya iaitu makiyah, itu kata-kata Imam Jalalain. Ai fi qauli Hasan wa Atha wa Ikrimah, yang mengatakan makiyah ini iaitu Hasan wa Atha wa Ikrimah. Kata makiyah. Wa qauluhu au madaniyah, dan berkenaan dengan madaniyah, iaitu mengatakan surah ini surah madaniyah, turun selepas hijrah, iaitu surah yang turun selepas hijrah. Ai fi qauli Ibni Abbas wa Qatadah wa Jam'ah wa sahih, iaitu di dalam kata-kata Ibnu Abbas, mengikut pendapat Ibnu Abbas, wa Qatadah dan Jamaah Muslim, wa huwa sahih, dan inilah yang benar. Kenapa? Wa yu'ayyiduhu sababun nuzul, dan disokong pendapatnya, iaitu pendapat yang mengatakan surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini adalah surah madaniyah, disokong dengan sababun nuzul, dengan sebab nuzul, iaitu sebab nuzul tadi yang kita bincangkan tadi, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir oleh Labid bin A'sam. Fa innahu kana bil Madinah, bahawasanya ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir itu, fa innahu kana bi Madinah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Walam yuzhar li qawlihi bi annaha makkiyatun wajhun, dan tidaklah terzahir pun dengan pada pendapat yang mengatakan surah Al-Falaq ini adalah surah makkiyah. Okey, baik, kerana apabila peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir itu selepas hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Wa warada fi fadli hazi surah awallati ba'daha ahadithun, dan disebut di dalam kelebihan di dalam surah ini, wallati ba'daha, dan surah selepasnya, iaitu surah An-Nas, ahadithun, banyak hadis-hadis, hadis-hadis yang menerangkan tentang kebaikan, kelebihan surah ini dan surah selepasnya. Baik. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, antaranya firman Allah firman minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad unzilat alayya suratani ma anzala mislahuma, sungguhnya telah diturunkan ke atasku dua surah, tidak diturunkan seperti keduanya. Jadi Rasulullah SAW kata ada dua surah. Dua surah ni special. Surah-surah lain tak turun macam macam dua ni. Wa innahu lay yaqra'a ahadun. Wa innahu lay yaqra'a ahadun ahabba wala arda indallahi minhuma. Maka tidaklah seorang itu membaca surah tersebut, dua surah tersebut, ahabbu wala arda indallahu minhuma, lebih Allah Taala sukai dan lebih Allah Taala redha daripada keduanya. Jadi siapa yang baca surah An-Nas, surah Al-Falaq ini, Allah Taala cukup sayang, Allah Taala cukup redha. Yu'ni al-mu'awwidhatani, iaitu dua surah iaitu surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Wa qawluhu ma anzala mislahuma, ma anzala mislahuma ay fi tahassuni wa ta'awuzi. Apa yang dimaksudkan dengan tidak diturunkan surah-surah lain seperti keduanya? Pada apa? Wa fi tahassuni wa ta'awudi, iaitu dalam memberi perlindungan dan meminta pertolongan. Jadi dalam surah ini minta pendinding dan minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua surah ini paling terbaik. Jadi tak ada surah-surah lain yang mencapai perlindungan seperti mana surah Al-Falaq, surah An-Nas. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan ada daripada hadis itu firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebut yabna Amir
Ala ukhbiruka bi afdali mimma ta'awwazu bihil muta'awwizun. Wahai Ibnu Amir, tidakkah aku kabarkan kepada kamu bi afdali, dengan sebaik-baik, mimma ta'awwaza bihil muta'awwizun, dengan apa yang meminta perlindungan dengannya orang-orang yang meminta perlindungan. Okey, baik. Jadi kat sini Rasulullah SAW bagi tanya kepada sahabat Ibnu Amir. Nak tahu tak? Nak tahu tak apakah yang terbaik orang-orang minta perlindungan ni? Perkara apa orang-orang yang meminta perlindungan ni guna apa? Yang terbaik sekali. Qultu bala ya Rasulullah. Maka Ibnu Amir pun menyebut, sudah tentu wahai Rasulullah. Qala qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Iaitu Rasulullah SAW kata, inilah surah di qul a'udzu birabbil falaq dan surah qul a'udzu birabbin nas. Wa minha annahu kana sallallahu alaihi wasallam yata'awwazu min ainil jani wa min ainil ins. Dan sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan daripada ainil jan wa min ainil ins, iaitu daripada mata jin dan mata manusia. Maksud kat sini adalah sihir ain jin dan sihir ain manusia. Falamma nuzilat suratul muawwizatani akhaza bihima wa taraka ma siwahuma. Dan tak kala mana diturunkan dua surah muawwizatain ini, dua surah Al-Falaq, surah An-Nas ini, maka baginda sallallahu alaihi wasallam menggunakannya, iaitu membaca surah Al-Falaq, surah An-Nas ini, wa taraka ma siwahuma, dan meninggalkan yang lainnya. Jadi Rasulullah SAW guna Al-Falaq dan surah An-Nas ini saja. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam li ba'di ashabihi, dan kata-kata baginda sallallahu alaihi wasallam kepada sebahagian daripada sahabatnya, Iqra qul huwallahu ahad wal muawwizataini salasan. Bacalah qul huwallahu ahad dan dua surah pelindung, iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas, salasan, 3 kali. Baca qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Apa jadinya? Yakfika min kulli syai'in, maka mencukupkan kamu daripada semua benda. Wa fi riwayatin man qara'a qul huwallahu ahad, dan Rasulullah SAW pun menambah lagi, siapa yang membaca qul huwallahu ahad wal muawwizataini salasa marratin, dan surah Al-Falaq dan surah An-Nas 3 kali, iza azhaza majjihi, jika dia baca 3 kali bila apa? Iza ahza majjihi, jika dia hendak tidur. Fa iza qubida qabda syahidan, jika dia itu diambil nyawanya, maka dia itu dikira sebagai syahid. Syahid kat sini syahid maknawi. Wa in asya maghfuran lahu, kalau dia tak mati, dia hidup, asya maghfuran lahu, dia bangun dengan keadaan diampunkan dosa-dosanya. Okey, baik. Baik, jadi kat situ kita tengok macam mana banyaknya kelebihan-kelebihan daripada membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini, sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaklumkan kepada kita, mengajar kepada kita untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan dua surah ini. Jadi kesimpulan daripada perbincangan kita pada kali ini, bagaimana surah Al-Falaq ini dan surah An-Nas ini mengandungi khasiat yang cukup besar. Cukup besar di dalam kita meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga kita daripada kejahatan-kejahatan yang ada di bumi ini, di dunia ini, dan kita dapat lihat bagaimana surah ini diturunkan ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji dengan sakit akibat daripada disihir oleh seorang Yahudi. Baik, jadi semoga dengan ilmu yang dikongsikan tadi memberikan manfaat dan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri saya dan sidang pendengar sekalian. Sebelum mengakhiri kuliah, marilah kita bersama-sama membaca doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita dan keluarga kita serta seluruh umat Islam daripada dijangkiti COVID-19 dan pulih seperti sedia kala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyiatil asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dengan ini saya akhiri kuliah kita pada kali ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.